Rasa gemuruh yang tak menentu, dada sentiasa rasa berat seperti ditindih objek besar. Perut memulas, kadang-kadang rasa nak muntah. Tak tahan perasaan ni. I just want it to stop. Kadang-kadang tu rasa nak tidur je dan tak nak bangun-bangun. Rasa diri tak guna sebab aktiviti harian yang orang lain senang buat, kita tak boleh buat. Padahal senang je. Mereka kata aku terlalu sensitif. Entahlah. Tiada siapa yang faham. Orang lain elok je. Kenapa aku macam ni? Itu yang aku fikir dulu. Tapi kan, sebenarnya ramai orang fikir benda yang sama. Lalui benda yang sama. Kita tak berseorangan dalam silent war ni. If we just reach out, we'll realize that we are normal. Semua ni perasaan-perasaan normal untuk manusia yang berdepan dengan cabaran kehidupan. Dapatkanlah bantuan walau sekadar satu panggilan telefon saja. Okey, hari ini sebagai segmen penutup hari ini kita ada segmen yang sangat penting untuk kita sampaikan khususnya kepada para ibu bapa di luar sana, iaitu berkenaan dengan adab. Bagaimana untuk kita mendidik anak-anak kita untuk kita menjadikan mereka sebagai seorang anak yang mempunyai pribadi dan juga khasiah yang cemerlang dunia dan juga akhirat. Ya, betul. Jadi kita perlu untuk tegur anak sebelum terlambat. Okey. Dan sebelum kita berbicara berkenaan dengan topik ini juga sedikitlah perkongsian berkenaan dengan tetamu kita hari ini, iaitu Puan, saya kenalkan Puan Adlil Rajiah Muhammad Nasir, merupakan penulis keibubapaan dan ini merupakan penulisan beliau yang kelima dan yang pertama pada tahun 2016, iaitu 3 Kertas 3 Krayon. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak jemput saya hari ini, insya-Allah. Ya, sama-sama. Okey, jadi Puan, apa yang dimasukkan dengan ialah kita perlu untuk tegur anak kita sebelum terlambat dalam skop dituntut menurut perspektif Islam, sebab seperti mana yang kita tahu itu merupakan anak ini merupakan amanah kepada kita semua. Jadi perlu untuk kita menjaga sebaik mungkin dan juga perlu untuk kita memberi teguran, tapi ada kaedah dan juga cara yang sepatutnya kita lakukan sebagai ibu bapa dari sudut pandang perspektif Islam itu sendiri Puan. Ya. Okey, masya-Allah, bila sebut tentang adab ni kan, adab ni sendiri adalah perkataan bahasa Arab kan, dan maksud dia santun, sopan. Dan kalau kita tengok definisi dalam Dewan Bahasa dan Pustaka pun, maksud perkataan adab itu adalah tingkah laku dan tutur kata yang cermat, halus, sopan, lemah lembut dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok definisi adab ni kan, dia tak lari tau. Dia sangat sinonim dengan nilai kemelayuan, nilai ketimuran rakyat Malaysia kan. Tapi kenapa kalau kita tengok kebanyakan kita dibesarkan dengan suasana yang macam mana? Kalau kita tengok kajian lah, kebanyakan rakyat Malaysia dibesarkan, bila cakap tentang cara mereka dibesarkan, ramai yang mengakui bahawa mereka ni dibesarkan dengan rotan, dengan hukuman, denda, kena marah, kena tengking. So, kalau kita tengok, dia macam bercanggah dengan maksud perkataan adab tu tadi. Jadi dan kita juga biasa dengar kenyataan contohnya macam sayang anak tangan-tangankan. Ya. Okey. Tapi macam mana soalan tadi kan, dalam perspektif Islam, kenapa ianya berkata sebaliknya? Okey, contoh macam dalam satu hadis Nabi SAW bersabda bahawa bersikap lembutlah
Kerana sesungguhnya apabila Allah mengkehendaki kebaikan dalam sebuah keluarga, Allah akan ilhamkan kelembutan. Okey, dan di mana ada juga hadis yang lain, Nabi sebut orang yang paling baik antara kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarga. Jadi kita kena tengok baliklah, kita nak anak yang beradab, nak berperibadi mulia dan sebagainya. Macam mana kita menyediakan suasana yang beradab tu? Ya. Okey. Puan, bila kita bercakap berkenaan adab ni kan, mungkin tadi Puan ada menyentuh berkenaan bagaimana definisi adab itu merangkumi ialah tutur kata yang halus, sopan dan juga penuh berhikmah untuk kita menegur anak-anak kita. Namun mungkin ada juga keluh kesah dari dalam kalangan ibu bapa dekat luar sana. Alamak Puan, saya dah tegur anak saya baik-baik, dah cakap bagus-bagus, tetap tak dengar cakap juga. Jadi bagaimana untuk kes seperti ini Puan? Okey. Kalau kita ni kan tengok adab ni macam mana. Adab ni adalah satu perkara yang kita tak boleh fahami atau kuasai melalui buku ataupun melalui dalam kelas kat sekolah. Dia adab ni adalah satu kemahiran yang dikuasai melalui contoh. Melalui contoh, maksudnya seseorang anak dia nak faham tentang adab, dia kena ada contoh, dia kena role model role model. Dia kena tengok seseorang yang dia boleh contohi. Dan kalau kita tengok perkembangan anak dia juga, dia nak faham sesuatu perkara melalui dua cara sahaja, meniru, melihat dan meniru, observation and imitation. They observe, they imitate. Jadi perkara pertama yang kita kena tanya diri sebagai ibu bapa ataupun sebagai orang dewasa pendidik, kita nak ajar anak tentang adab, ada tak seseorang yang anak lihat sebagai orang yang beradab? Kerana cabaran anak-anak hari ini adalah nak faham tentang adab dalam keadaan orang sekeliling pun tak beradab. Betul. Nak faham tentang sabar, tenang, kawal diri, kawal emosi dalam keadaan orang sekeliling pun marah-marah. Tak sabar, merungut. Wow. Yes. Jadi itu yang pertama lah kita kena tengok kan di mana role model tu. Dan yang kedua adalah kita kena tengok juga macam mana cara kita menegur tu kan. Adakah kita kita sebagai orang dewasa pun kita nak ditegur ataupun dinasihati dengan cara yang macam mana supaya kita boleh berubah kan. Of course kita nak seseorang yang datang dengan adab, dengan hikmah, dengan teguran yang orang kata macam teguran yang baik, yang membina, bukan kutuk lah teguran. Bukan marah, bukan macam kau ni, bukan. So anak pun sama, anak pun manusia dan dia juga memerlukan orang yang beradab untuk tegur dia. So saya selalu gunakan perkataan connection before correction. Kita nak menegur, kita bina hubungan emosi itu dulu. Jadi kita perlu untuk menjadi contoh yang baik kepada anak-anak. Kita nak membentuk anak tu bagaimana, jadi kita perlu didik diri kita dulu untuk menjadi orang yang lebih penyabar, orang yang lemah lembut, beradabnya untuk menjadi contoh yang baik kepada anak-anak. Wah, penting tu Munawar kan. Okey. Dan antara yang tular baru-baru ini video berkaitan dengan seorang kanak-kanak yang memukul jemaah ketika melakukan solat tarawih. Saya kira saya tengok juga video tu berkali-kali dan apa yang boleh kita kongsikan di sini, perlunya sebenarnya antara didikan sebagai ibu bapa tentang adab-adab, perlu juga untuk kita tahu kesesuaian. Pada pendapat Puan sendiri, adakah sesuai untuk kita membawa kanak-kanak seperti mana kita tahu tingkah laku anak-anak kita bagaimana dan ialah untuk walaupun mungkin pada asal niatnya adalah untuk mendidik anak tersebut untuk memahami konsep solat tarawih itu, tetapi dalam tempoh waktu usia tersebut kesesuaiannya bagaimana pendapat Puan? Kalau kita tengok setiap kali Ramadan keluar isu ni. Betul. Ada je anak yang tarik kerusi lah kan, ganggu orang tarawih dan sebagainya. Jadi ini bukan isu baru. Tapi kita tengok dari konteks perkembangan anak. Yang pertama adalah kenapa anak ni dia jadi kita kata tak keruan ataupun overwhelmed ataupun jadi macam tak terkawal lah dari sudut tingkah lakunya kan. Yang pertama adalah suasana. Bila anak tu tak dibiasakan dengan suasana tu, mungkin kita bawa anak pergi masjid sekali setahun je, tarawih tu je lah. Saya nak tanya, kita sebagai orang dewasa, bila kita terdedah dengan suasana yang kita tak biasa, kita jadi macam mana? Tak terkawal, restless, tak tahu kan macam alamak macam mana ni, mana escape-nya kan, bila nak habis benda ni. Anak pun sama.
Okey, anak pun sama. Jadi itu yang pertama. Kita kena faham dulu dari konteks anak. Yang kedua, okey, kita tengok isu-isu yang berlaku bila anak mengganggu jemaah ni kan. Umur dia berapa? Okey. 28 ke umur dia? Umur dia berapa? Umur anak tu berapa? Kalau kita tengok perkembangan otak manusia lengkap pada umur 25 tahun, 26 tahun. Anak-anak tu berapa? Kan? Jadi kita kena kaji kita punya expectation. Okey, kita expect anak yang berumur 8 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 5 tahun untuk berfikir matang, logik, duduk diam walaupun dalam suasana yang dia tak dibiasakan. Maksudnya expectation kita tak logik. Betul. Kita expect sesuatu yang tak boleh dicapai oleh anak tu. Okey, jadi macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Okey. Tak salah untuk kita nak bawa anak, dedahkan dia dengan tarawih dan sebagainya. Of course, ia adalah sesuatu yang baik. Tapi slowly biasakan. Itu yang pertama. Slowly biasakan ni maksudnya bila kita bawa anak pergi tarawih, tiba-tiba tengok anak macam dah ke sana ke sini ganggu orang semua. Balik, sambung solat kat rumah. Setuju? Okey, sambil solat kat rumah, esok cuba lagi. Ya. Tak ada masalah kan? Didikannya sebelum Ramadan pun sesuai cakap Puan. Ya, betul. Dan kita kenal anak kita. Sebagai ibu bapa, kita kenal anak kita. Dia perlukan apa untuk dia tenang, untuk dia macam relax lah. Mungkin kita boleh bawa bizikit untuk anak lah. Macam alat-alat permainan kan. Kalau kita tahu dia ni boleh solat 2 rakaat je paling maksimum, kita bawa lah apa-apa puzzle ke atau saya suka bawa macam word search tu, cari perkataan tu ataupun hidden things, cari perkara tersembunyi, gambar tersembunyi, benda-benda macam itulah. Kalau kita kenal anak kita suka, dan itulah cara-caranya yang kita boleh buat. Okey, jadi sebagai kesimpulan untuk topik kita pada pagi ini kan, apa sebenarnya cara yang terbaik, cara yang penuh berhikmah untuk ibu bapa menegur anak-anak, mendidik anak-anak untuk menjadi insan yang lebih bersasiah tinggi? Okey, kita kena kembali kepada Islamic teaching lah ataupun apa yang dianjurkan oleh agama. Okey, percaya atau tidak, kita ni cenderung untuk membesarkan anak seperti mana cara kita dibesarkan. Setuju? Okey, jadi sebagai orang yang hidup dalam dunia yang ilmu di hujung jari ni, kita perlu praktis berhenti dan kaji semula setiap apa yang kita lakukan. So unlearn and relearn lah kita panggilkan. So kalau kita ikut je, mak ayah aku dulu macam ni, aku pun buat macam ni lah. Maksudnya kita akan ulang perkara yang salah. Betul. Dan kita akan menyebabkan generational trauma kita panggil, ataupun trauma turun-temurun. Okey, dan yang kedua, saya nak ingatkan kepada kita semua bahawa tingkah laku kita terkawal apabila emosi kita terkawal. We behave better when we feel better. Betul, setuju. Jadi bila anak tak ada adab ke, kurang ajar ke, perangai tak elok ke, sebenarnya apa yang mereka perlukan adalah kemahiran mengurus emosi. Dan kadang-kadang kemahiran tu kita pun tak ada. Itulah masalah. Emosi kita pun tak terurus kan Puan. Kan? Jadi perlu untuk kita pelajari bagaimana cara untuk mengawal emosi kita dan juga akhirnya menjadi contoh yang baik kepada anak-anak. Sebab anak-anak ni cerminan daripada ibu bapa kan. Sangat setuju. Okey, baik, itu dia. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Adlil Rajiah Muhammad Nasir, merupakan penulis keibubapaan. Terima kasih banyak Puan atas perkongsian dan juga ilmu yang diberikan kepada kita semua. Dan moga kita sebagai ibu bapa yang akan meneruskan membesarkan generasi seterusnya, banyakkan kita mempelajari ilmu keibubapaan supaya kita tidak mengakibatkan anak-anak kita mempunyai trauma-trauma seperti mana yang kita dengar. Cara didikan dulu agak berbeza dengan sekarang. Perlu untuk kita memberi kesedaran kepada semua ibu bapa supaya menjadi ibu bapa yang lebih baik, insya-Allah.